Selain itu, lompat sikit ya. Yang berhormat, Kota Melaka telah bangkitkan soal National Mark for Malaysian Brand. Program tersebut masih dilaksanakan di bawah RMK 10. Antara faedah-faedah yang diperolehi oleh 30 syarikat adalah yang pertamanya pembiayaan 50% ke atas kos persijilan. Yang kedua, tuntutan sehingga RM100,000 untuk aktiviti-aktiviti pemasaran selama 2 tahun. Liputan media-media utama. Peluang penyertaan pameran antarabangsa dan tempatan di bawah Matrade. Program latihan di bawah SME Corp dan program mentor MICCI SME Corp Malaysia. Yang berhormat, Kota Melaka juga telah Terima Menteri. Ya. Dato' Pengerusi, saya setuju apa yang dinyatakan oleh Menteri. Memang itu semua sebagai satu insentif atau satu gerakan kepada pemenang National Mark of Malaysian Brand. Tetapi semasa dalam permohonan amat jelas dikatakan salah satu ialah keutamaan preference diberi kepada pemenang untuk memohon brand promotion grant. Saya hanya nak tanya, adakah itu masih wujud atau telah dibatalkan? Adakah brand promotion grant masih boleh dipohon oleh pemenang-pemenang National Mark of Malaysian Brand? Yang pertamanya, yang berhormat, soal persijilan National Mark Malaysian Brand ini, seperti yang telah disebut oleh yang berhormat Kota Melaka, brand promotion grant ini telah pun dihentikan sebelum ini. Dan walaupun begitu, seperti yang saya senaraikan tadi, beberapa inisiatif untuk membantu mereka dari segi promosi, termasuklah promosi di luar negara. Dan setelah kita dapati bahawa ada beberapa anugerah-anugerah yang telah diberikan kepada syarikat-syarikat yang berjaya, tetapi selain daripada anugerah, mereka tidak menikmati sebarang kelebihan berbandingkan dengan syarikat yang tidak mendapat anugerah, maka kerajaan telah memutuskan untuk mewujudkan apa yang kita panggil Green Lane dengan izin, yang membantu mereka mendapat pelbagai kemudahan, termasuklah kemudahan keuangan, kemudahan latihan, promosi, bantuan untuk penyelidikan dan pembangunan dan sebagainya. Jadi selain itu, ianya juga melibatkan bantuan-bantuan dari segi promosi seperti yang saya telah nyatakan sebentar tadi. Jadi walaupun brand promotion grant itu tidak lagi wujud, tetapi pada waktu yang sama kita telah gantikan dengan pelbagai usaha-usaha lain untuk membantu syarikat-syarikat tersebut. Soal keperluan lesen penghilang untuk disertakan Certificate of Origin untuk ekspor. Jadi COO ni ataupun sijil tempasal dikeluarkan untuk syarikat pengeksport Malaysia menikmati preferential tarif treatment di negara-negara di mana Malaysia telah menandatangani perjanjian FTA. Ini untuk memastikan hanya produk buatan Malaysia boleh mendapat kelebihan ini. Untuk makluman yang berhormat, lesen penghilang merupakan satu dokumen untuk menyokong bahawa produk itu benar-benar dikeluarkan oleh syarikat di Malaysia. Dan lesen penghilang diperlukan bagi syarikat yang ingin memohon sijil tempasal untuk tujuan ekspor. Soal halal hub diserkam di Melaka. Menteri, tentang lesen penghilang ini, apakah syarat atau keperluan untuk satu syarikat yang jika pihak kapitalnya tak cukup 2.5 juta dan pekerjanya tidak cukup 75 yang sepenuh masa, mereka perlukan lesen penghilang ni. Apakah bolehkah kementerian keluarkan lesen penghilangnya dengan syarat mungkin dalam satu tempoh tertentu mereka kena top up modal berbayar, dan atau
Kerana ini amat tidak rasional. Kalau hanya untuk mendapatkan lesen perkilang ni, mereka kena employ more workers. Kalau kirakan costing ni tidak perlu, mereka katakan 50 pekerja sudah cukup, kena perlu employ sampai 75 atau forced to have a paid up until 2.5 million. Bolehkah ada kelonggaran atau syarat-syarat seperti bagikan satu tempoh dengan syaratnya untuk mereka men-top up dia punya paid up capital? Bolehkah bagi satu kelonggaran? Terima kasih. Saya faham Yang Berhormat bahawa kebelakangan ini sudah ada industri-industri yang sebenarnya tidak memerlukan modal yang begitu besar dan juga jumlah pekerja yang besar. Pada waktu yang sama mereka ini mengeluarkan produk dan juga perkhidmatan yang boleh dieksport. Dan sebenarnya kita menggalakkan aktiviti-aktiviti seperti ini kerana ianya menepati perancangan ataupun strategi negara untuk menggalakkan industri-industri yang nilai tambahnya tinggi. Maksudnya tak begitu intensifkan buruh, banyak intellectual property, dan atas sebab itu usaha-usaha untuk membantu syarikat-syarikat ini layak untuk mendapat sijil tempasal ini, saya fikir sedang dilakukan, tetapi saya tidak mempunyai keperincian untuk dimaklumkan pada hari ini. Jadi saya mohon kesabaran Yang Berhormat untuk kita maklumkan kepada Yang Berhormat dalam bentuk bertulis.